Alright. Sekejap. Okay. Kalau nak approve macam mana? Approve. Okey, saya dah approve dah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita sebenarnya telah pun selesai membicarakan tentang ayat yang pertama. Ayat yang pertama. Okey. Ayat yang pertama surah Al-Ikhlas, iaitu ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahawa dia ialah Allah yang Maha Esa. Okey. Perkataan ahadun yang Maha Esa ini kita lebih tepat kalau kita letakkan yang Maha Esa ini di dalam kurungan Allah yang Maha Esa dari segala sudut, dalam semua sudut. Sebab terjemahan kita hanya kata Allah tu dia ahadun, dia yang Maha Esa. Tapi yang Maha Esa dari sudut apa? Yang Maha Esa dari semua sudut. Jadi kalau tuan-tuan ada Quran terjemahan, tertulis dekat situ, yang Maha Esa dalam kurungan dari semua sudut. Allah ni dia Esa dalam semua sudut. Semua sudut tu, sudut apa? Okay, kalau kita rujuk dalam nota yang, sekejap ya. Okay, sebab dalam nota yang satu lagi, yang dalam bentuk word ni, yang ada nota surah Al-Ikhlas, dua surah pelindung. Kalau kita tengok dekat dalam nota tu, okey. Okey, sebelum tu tuan-tuan nampak tak nota yang saya paparkan? Nampak kan? Nampak Ustaz. Okey, tuan-tuan dapat tak nota ni? Jangan saya sebut nota nanti nota yang mana pula lah notanya. Okey, ni nota dia. Nota ni ada dua. Saya tunjuk di nota dia. Ya, sebab nota ni dia membantu kita untuk keberkesanan kita belajar. Okey, sebab kadang-kadang kita tak ada nak tulis, tak sempat nak tulis. Tapi kalau kita ada nota ni, sedikit dahlah kita belajar online kan. So dia sangat membantu. Okey, ada dua nota. Pertama nota ni. Nota yang gambar ni. Nota yang dia tulis dekat situ, dia kata, kejap ya. Okey, dia nota tu dia tulis sinopsis ringkas Tista dan Muhit surah Al-Ikhlas. Okey, saya kena terangkan sekejap. Okey, Tista ni maksudnya tindakan selepas tadabbur. So dia punya akronim dia Tista. Kalau Muhit maksudnya adalah mutiara hikmah Al-Quran. So ringkasan dia kita letakkan dia sebagai Muhit. Okey, makna dia apa? Makna dia macam ni. Nanti selepas kita habis belajar surah Al-Ikhlas ni, kita akan ada dekat hujung tu. Kita tengok dekat hujung nota tu, kita ada buat senarai macam ni. Kita ada buat senarai semak begini. Dekat hujung nota surah Al-Ikhlas tu dia akan ada tindakan selepas tadabbur. Ringkasan dia adalah Tista. Okey. Tindakan ni maksudnya selepas kita faham 4 ayat surah Al-Ikhlas ni kita kena buat apa? Kenapa kita kena buat apa? Kerana tujuan kita faham Al-Quran bukan untuk faham saja, tapi kena buat perubahan. Kena ada tindakan. Jadi untuk ambil tindakan, nak kena buat apa selepas ini, kita letakkan dia di bawah tajuk tindakan selepas tadabbur. Sebab tu kita letakkan nama dia Tista. Okey, dia tak ada kena mengena dengan makanan ke apa ke, tak ada. Tista. Okey, dekat nota tu ada. Ada kita telah letakkan senarai-senarai dia. Okey.
Tindakan ini dia muncul setelah kita faham 4 ayat tadi. Lepas tu ada diletakkan di penghujungnya muhiq, iaitu mutiara hikmah Al-Quran. Maknanya dekat penghujung surah Al-Ikhlas tu kita ada letakkan macam seperti slogan, kita letakkan seperti tagline setelah kita faham surah Al-Ikhlas. Jadi ada contohlah. Contohnya macam ni. Contohnya, kita kata Allah adalah satu-satunya tempat kita nak bergantung hidup. Tempat kita bergantung harap. So, hasil kita belajar surah Al-Ikhlas ni, kita telah berjaya mewujudkan satu slogan yang kita akan pegang sampai bila-bila. Sebab itu kita letakkan di bawah tajuk itu. Jadi, pastikan tuan-tuan yang ikut pengisian ini, pastikan tuan-tuan ada nota yang saya paparkan dalam bentuk PDF ni. Kalau tuan-tuan tak jumpa juga, nanti saya minta tuan-tuan bagi tahu tuan-tuan perlukan nota. Okey, jelas ya? Okey. Lepas tu ada nota nombor 2. Nota nombor 2 ni nota yang dalam bentuk Word. Dia ada surah Al-Ikhlas, dia ada 2 surah pelindung. 2 surah pelindung ni surah Al-Falaq dengan surah An-Nas. Sebab selepas belajar surah Al-Ikhlas, kita akan belajar sekejap ya. Kita kena belajar sekejap. Saya Afwan ya, sebab saya jadi host ni saya nak kena approve lagi. Okey, tak apa. Pahala banyak Allah nak bagi ni. Okey, sekejap. Pertama, saya nak kena jaga video tuan-tuan dan perempuan. Nombor 2, saya nak kena unmute tuan-tuan dan perempuan dulu. Okey, jadi kalau siapa-siapa, kalau tuan-tuan nak bertanya soalan, saya minta tuan-tuan hantar gambar angkat tangan. Nanti saya akan buka audio tuan-tuan dan perempuan. Okey. Jadi kita terus kepada ayat yang pertama. Kita dah belajar ayat yang pertama. Nanti kalau nak mula baru balik semula nanti bilalah nak habis surah Al-Ikhlas ni. Nampak keikhlasan tuan-tuan dan puan-puan tu. Sebab tu saya terus kepada ayat yang pertama. Okey. Ayat yang pertama, Alhamdulillah, kita dah belajar dah. Kenapa ada, apakah makna di sebalik ucapan qul? Kita dah belajar. Okey. Kenapa Allah meletakkan ada ganti nama huwa? Kita telah belajar. Okey. Kemudian sekejap. Okey ya. Sekejap. Okey. Okey, sekarang kita nak pelajari tentang maklumat ni. Okey. Kita nak pelajari tentang ayat pertama ni kita dapat pelajari bahawasanya Allah adalah Tuhan yang Maha Esa. The only one. Satu-satunya. Satu-satunya dalam isu apa? Kita kata dialah satu-satunya dalam semua sudut. Dari sudut zat Tuhan itu hanya satu saja Tuhan. Dari sudut sifat Tuhan. Dari sudut perbuatan. Allah ni satu-satunya. Contoh macam ni. Contoh yang mudah. Allah Ta'ala ni satu-satunya yang beri rezeki. Tak ada pihak kedua, tak ada pihak ketiga yang bagi rezeki. Jadi Allah ni ahadun. Dia yang Maha Esa, yang Maha Tunggal, satu-satunya. Kalau guna Maha Tunggal ni mungkin tuan-tuan nampak macam tunggal tu betul. Esa pun boleh pakai. Tapi nak lebih mudah, kita kata satu-satunya. Jadi Allah ni satu-satunya. Satu-satunya yang menghidupkan makhluk. Tak ada pihak kedua yang hidupkan. Tak ada pihak ketiga. Satu-satunya lah. Okey, dalam bab bagi rezeki, Allah lah satu-satunya. Okey, dalam bab memberikan kesihatan, satu-satunya yang boleh menyembuhkan, Allah lah satu-satunya. Sebab tu penting perkataan satu-satunya ni. Kan? Kita ada banyak masalah.
Satu-satunya yang boleh selesaikan masalah kita Allah. Kalau kita faham tu, kita betul-betul mengesahkan Allah dalam semua sudut. Satu-satunya yang boleh apa? Yang boleh memberikan kita kebaikan. Satu-satunya Allah. Itulah kita kata ahadun, ahadun, ahadun. Sebab tu saya sebutkan pada tuan-tuan dan puan minggu lepas, kenapa Bilal bin Rabah. Sebab nama Bilal ni, kan? Ada orang dia letakkan nama anaknya Muhammad Bilal, Masya Allah. So Bilal ni, kalau kita tengok waktu zaman dia disiksa dengan batu yang besar, kan? Di tengah-tengah panas, apa perkataan dia nak bagi dia kuat semangat ni? Orang paksa dia, tukar agama kau Bilal, tukar agama kau. Kan? Bilal kata apa? Dia panggil siapa? Dia kata Ahad, Ahad, Ahad. Jadi kalau kita faham Ahad tu, seolah-olahnya Bilal dia kata apa? Dia tahu bahawa Allah tu satu-satunya. Tapi satu-satunya dalam perkara apa? Kita sebut tadi contoh. Satu-satunya lah yang akan mendengar, yang tahu masalah kita, satu-satunya yang akan beri makan kepada kita, satu-satunya yang bagi sihat kepada kita, satu-satunya yang akan lindung kita. Walaupun kita ada security banyak mana sekalipun, tapi kita berpegang satu-satunya yang akan lindung kita adalah Allah. Pengawal-pengawal ni itu adalah usaha saja. Macam tu juga kita jumpa doktor sakit. Walaupun kita digalakkan betul, tapi kita berpegang Allah lah satu-satunya yang akan sembuhkan kita. Bukan bermaksud kita tolak untuk jumpa doktor. Bukan bermaksud kita tolak tak nak upahkan pengawal yang jaga depan rumah kita, contoh. Bukan. Itu kita usaha kita. Cuma dalam pemikiran kita, apa-apa pun satu-satunya Allah lah. Dalam semua sudut. Kalau tuan-tuan boleh faham ahadun ni, the only one, satu-satu ni, ya Allah, bahagia hidup dunia akhirat. Kita akan jadi seorang yang rasa dirinya bertuhan. Sebab kalau kita selalu letakkan 100% kepada manusia, kita akan kecewa. Tetapi apabila kita letakkan satu-satunya Allah dalam semua perkara, maka kita akan jadi seorang yang kuat, seorang yang tabah, seorang yang bahagia, seorang yang tenang, seorang yang hebat. Kita rasa seperti tak ada orang nak pedulikan kita. Tak ada seorang pun faham apa yang kita alami, betul tak? Kita mungkin kata macam tu, tapi kita terlupa. Kita ada satu-satunya yang mengetahui apa kita alami, yang mengetahui apa yang kita hadapi. Sebab itu besar pada perkataan ahadun. Okay. Jadi dalam nota tu kita tengoklah kita telah letakkan ahadun tu nak disebut dengan kalimah apa, telah pun kita sebutkanlah. So ahadun ni dia lebih lengkap, dia lebih menyeluruh maknanya daripada nama Allah Wahidun. Okey. Nama Allah Al-Husna ada dua, tuan-tuan, kalau menunjuk kepada Isa. Kadang-kadang Allah pakai wa al-wahid. Kadang-kadang Allah pakai ahadun. Cuma apa beza antara nama Allah Ahadun, Ahad, dengan nama Allah Al-Wahid? Beza dia, kalau Ahadun maknanya lebih menyeluruh daripada Wahid. Dan menariknya, satu-satunya perkataan ahadun yang digunakan di dalam Al-Quran merujuk kepada Allah, ia berada pada surah Al-Ikhlas. Jadi saya nak kena ringankan tajuk ni. Saya tak perlu nak ulas dia secara terlalu ilmiah, sebab saya tahu yang hadir ni saya kena meraihkan pelbagai latar belakang. Jadi saya terus pergi kepada
saya nak terus pergi kepada bagaimana selepas kita memahami katakanlah wahai Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Ingat, yang Maha Esa tadi, Maha Esa Allah ini daripada pelbagai sudut. Jadi tuan-tuan pegang perkataan ahadun ni sampai bila-bila. Ingat, satu-satunya. Kita akan pegang satu-satunya. Satu-satunya. Jadi apabila kita kata satu-satunya Allah dalam semua perkara, maka kita semua telah meletakkan Allah ini memang selari dengan ayat yang kelima surah Al-Ikhlas. Kan kita kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanyalah Allah kami menyembah beribadat, hanyalah Allah kami memohon pertolongan. Jadi perkataan ahadun ni dia telah membawa makna satu-satunya yang boleh bagi pertolongan kita, kepada kita adalah Allah. Dalam semua sudut lah. Saya sudah sebutkan dari pelbagai contoh. Jadi kalau kita faham macam tu, kita akan jadi manusia yang dia merasakan dirinya itu mempunyai Tuhan. Itu akan jadi seorang yang sangat bergantung harap kepada Allah. Baik. Kita selesai ayat yang pertama. Okey, sekarang kita nak pergi kepada ayat yang kedua. Okey, ayat yang kedua, ayat yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahus Samad. Allah tu Allah. As-Samad merujuk kepada Allah itu adalah tempat semua makhluk bersandar, semua makhluk berharap, semua makhluk akan cari Allah. Itulah As-Samadu. Okey, As-Samadu apa? As-Samadu merujuk kepada tempat bersandar, tempat bergantung, tempat berharap, tempat nak minta tolong, tempat nak tunaikan hajat. Semua itu dia akan kembali kepada Allah. Allah tu siapa? Allah tu nak kena buat apa? As-Samad, tempat makhluk bersandar dan bergantung. Okay. Jelas tentang tempat bersandar dan tempat bergantung. Cuba tanya diri kita semua. Tanya diri kita. Kita ni, sanubari kita tanya, kita ni sebenarnya benarkah kita meletakkan Allah ini adalah tempat kita bergantung sepenuhnya setiap waktu, setiap ketika? Adakah Allah ni tempat kita bergantung? Kejap ya. Saya nak kena admit semua orang masuk. Okay. Kadang-kadang kita jadikan ayat 2 ni, maksudnya praktikalnya kita kadang-kadang kita jadikan Allah ni tempat bergantung kalau apa? Dalam masa kita sedih, baru kita cari Allah. Dalam masa kita susah, baru kita rasa kebergantungan kita pada Allah. Masa kita sakit, baru kita nak cari Allah Subhanahu wa taala. Betul, tindakan tu sangat betul. Waktu kita susah, memang kita kena cari Allah. Waktu kita senang, memang kita kena cari Allah. Ketika kita sakit, memang kita kena cari Allah. Iaitu kekalkan momentum tu. Tetapi pada waktu-waktu yang berlawanan daripada apa yang kita sebutkan tadi tu, kita juga kena selalu letakkan pergantungan itu kepada Allah. Okey. Ayat nombor 2 ni menunjukkan kepada kita bahawa kita ni lemah. Semua makhluk ni lemah. Sebab As-Samad dia merujuk kepada membawa maksud pengkhususan bahawa tak
tempat lain, tak ada orang lain, tak ada makhluk lain yang kita kena bergantung melainkan Allah saja. Sebab itu dekat perkataan as-samad, kita akan jumpa huruf alif lam. Sebelum huruf sad tu dia ada al. Jadi kalau kita baca, kita tak bunyikanlah al. Kita terus masuk kepada huruf sad. As-samad. Tetapi dari sudut penggunaan alif lam al, dia membawa maksud apa? Dia membawa maksud pengkhususan. Sebab tu kalau ada al, maknanya kita nak mengkhususkan apa yang ada pada al. Kalau al tu rujuk kepada samad, maknanya kita mengkhususkan Allah lah tempat kita bergantung. Kalau kita gunakan al pada hamdu, contohnya macam surah Fatihah kan, alhamdu, kita kata alhamdulillah, kan ada al dekat hamdu. Maknanya kita nak mengkhususkan segala puji tu patutnya kita bagi pada Allah. Tapi kita ni kadang-kadang kita banyak lebih memuji manusia. Banyak memuja manusia. Macam-macam kita puji macam-macam lah ke orang tu. Tak tahulah dia puji tu ada udang di sebalik mi ke apa ke, kita tak tahu. Tetapi sepatutnya kalau kita nak puji, pujian itu sepatutnya kita tujukan semuanya kepada Allah. Kenapa kita kena tujukan semua pujian itu kepada Allah? Kerana pada perkataan alhamdulillah, segala puji bagi Allah tu ada al. Jadi fungsi alif lam, dia nak memberikan pengkhususan. Macam itulah as-samad, dia ada alif lam sebelum huruf sad, mim dal, as-samad. Jadi as-samad ni adalah merujuk kepada nak mengkhususkan Allah sahajalah tempat makhluk itu bersandar, bergantung, berharap. Itu tak ada banyak hajat tak? Itu tak ada banyak hajat tak? Ada banyak hajat. Maka hajat tu diluahkan, disampaikan. Siapa yang boleh menunaikan hajat tu? Tuan-tuan, ada 1000 hajat pun tak apa. Serahkan pada Allah hajat tu. Luahkan pada Allah. Cerita pada Allah. Biar Allah yang selesaikan. Biar Allah yang tunaikan. Sebab Allah tu as-samad. Sebab tu jangan, tuan ada masalah banyak tak? Banyak. Kan? Beratus-ratus masalah. So masalah tu kat siapa nak selesaikan? Kat siapa nak diluahkan? Macam mana nak cari solusinya? Kan Allah kata dia tu as-samad. Allah tu tempat kita berharap, bergantung, luahkan perasaan, apa-apa pun, pergi kepada Allah. Pergi kepada Allah. Allah, pergi pada Allah. Nak pergi kepada Allah tu macam mana, Ustaz? Nak cerita, nak lah, kita boleh doa, kita melalui solat, dengan kita berzikir. Kita ni kalau nak berkomunikasi dengan Allah, kan, kita nak kata, ya Allah, saya ada banyak masalah, kan. Macam mana? Kita ceritalah doa, puji Tuhan, solat, kita luahkan pada Allah. Kerana kita tahu, ingat tak tadi ahadun tadi? Ingat tak kita kata tadi ahadun? Kan? Engkaulah satu-satunya ya Allah yang boleh menyelesaikan masalah aku ya Allah. Kenapa aku cari engkau ya Allah? Kerana engkau as-samad ya Allah. Tapi apabila kita tidak letakkan Allah tu seperti as-samad yang sebenarnya, itu yang kadang-kadang bukan kita selesai masalah, Allah timpa lagi dengan masalah yang lain pula keluar. Kadang-kadang masalah tu muncul pula masalah lebih besar. Contoh kenapa? Kerana Allah tak bagi berkat kepada kita dalam kita menyelesaikan masalah tadi. Macam tu juga dalam cari rezeki. Kita kadang-kadang kita takut nak buat benda yang baik ni sebab kita fikir
Kita bergantung kepada orang ni, orang bagi rezeki, orang ni. Jadi kita sepatutnya letak Allah ahadun dicampur dengan samad. As-samad tadi itu. Masya Allah. Kita ada Tuhan yang tak pernah tidur tahu. Allah tu kan la sinatu wala naum. Allah ni dia tidak ada istilah office hour. Kalau kita nak minta bantuan pada orang, sekali dua kali tak apalah, kali tiga empat orang dah menyampah dah. Betul tak? Kita nak minta pertolongan kepada orang pun ada had limit, nak kena buat temu janjilah. Betul tak? Kan? Nak beratur ramai lagi orang nak mengadu masalah. Tetapi dengan Allah tidak ada. Dengan Allah tidak perlu buat apa-apa appointment. Dengan Allah berapa banyak hajat Allah boleh tunaikan. Tuan-tuan nak bercakap dengan Allah waktu malam, silakan. Allah tak ada office hour. Tuan-tuan nak mengadu kepada Allah waktu sekarang ni, siang, silakan. Jelas tuan-tuan dan puan. Jadi, daripada ayat ini, Allahus Samad, kita dapat belajar apa? Kita dapat belajar maksud pertama tu Allah sahaja tempat makhluk bersandar. Dalam masa yang sama, Allah Ta'ala ni dia tak perlukan siapa-siapa pun. Tetapi kita memerlukan Allah. Okay, kena kuat tu As-Samad tu, pegang tu. Allahus Samad tu pegang. Maksudnya kita faham. Kita nak belajar. Satu-satunya bagi aku Allah. Pegang tu satu-satunya dalam semua sudut. Kenapa Allah satu-satunya? Kerana Allah tu Samad. Allahus Samad. Tuan-tuan dapat dua ayat ni, memahami tentang ahadun dengan as-samad ni, tuan-tuan akan jadi seorang yang hebat di sisi Tuhan. Tapi yang jadi masalahnya, kita kadang-kadang harapan kita lebih banyak, tinggi, percaya kita kepada kawan, percaya kita, harapan kita yang tinggi kadang-kadang pada siapa? Pada apa? Pada makhluk-makhluk yang lain. Bukan tak boleh Allah membenarkan kita minta tolong pada kawan, minta nasihat, luahkan perasaan. Ni yang diluahkan perasaannya di mana? Di media sosial. Ada masalah ni lah, ada masalah ni lah. Dia luah segala masalah tu. Sepatutnya kita pergi luahkan pada Allah. Allah lah satu-satunya tempat aku meluahkan perasaan. Allah lah satu-satunya yang akan bagi aku hidup, yang akan bagi aku makan, yang akan bagi aku segala-galanya Allah. Okay. Kalau tuan-tuan faham dua perkara ni, Qul huwallahu ahad pada makna Qul huwallahu ahad dengan Allahus Samad, yakin tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan akan dapat tuan-tuan akan dapat macam kekuatan yang tak boleh nak ceritalah kekuatan yang macam mana. Jadi moga-moga syarat tuan-tuan jelas ya tentang ayat Qul huwallahu ahad dengan Allahus Samad. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, tuan-tuan dan puan-puan. Di sebalik ayat yang kedua ni kita dah sebut tadi, bukan sekadar kita mempelajari, kita kenal Allah. Allah ni tak ada siapa pun perlu kita, dia tak pernah perlukan siapa-siapa pun. Dalam masa yang sama menunjukkan kita ni lemah. Makhluk ni lemah. Sebab itu semua makhluk ni lemah. Kenapa kita kata semua makhluk ni lemah? Sebab semua makhluk bergantung kepada Allah. Langit berdiri dapat tegak atas kepala kita ni, Allah yang jaga dia. Hujan yang turun, Allah yang jaga dia. Matahari bergerak, semua bergantung kepada Allah. Ni angkasa orbit dekat muka bumi ni, semua pada Allah. Bos kita yang gajikan kita tu pun, dia tu pun Allah yang bagi.
Allah yang uruskan hidup dia. Jadi di sebalik Allahus Samad menunjukkan akan kebesaran Allah. Kita dapat kenal Allah. Surah Al-Ikhlas ni surah yang dapat kenalkan kita kepada Allah. Jadi moga-moga tuan-tuan faham tentang ayat yang pertama dan yang kedua ni. Okey, sekejap kalau ada apa-apa soalan nanti boleh tanya. Okey. Kemudian kalau dah jelas tentang maklumat ni, maka kita terus pergi kepada ayat yang berikutnya, iaitu ayat yang ketiga. Okey. Sebelum saya pergi kepada ayat ketiga, saya nak kembali kepada Allahus Samad. Okey. Kalau tuan-tuan dan perempuan nak kukuhkan lagi makna Allah tu Ahadun dengan Allah tu Samad, tuan-tuan kena kukuhkan dengan ayat Al-Kursi. Dengan ayat Al-Kursi. Ayat Kursi baca kan? Selalu amalkan. Ayat Kursi kan kita belajar semua tentang Allah. Jadi kalau nak tahu macam mana Allah ni dia menjadi As-Samadu, ayat Kursi bagi jawapan. Allah ni dia itu maha hidup. Dia itu mengurus alam ni dengan sendiri, Al-Qayyum. Allah ini dia tidak pernah sinatu wala naum, dia tak pernah ngantuk, dia tak pernah tidur, dia tak pernah lupa pasal hamba-Nya, dia tak pernah abaikan hamba dia. Begitulah yang Allah menerangkan. Kan hajat banyak ni, Allah cukup ke nak tunaikan hajat orang? Kan Allah Ta'ala kata dalam ayat Kursi, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Allah ni dia adalah pemilik langit dan pemilik bumi. Apa yang Allah Ta'ala tak ada? Nyawa kita pun Allah yang mempunyai, Allah yang pegang. Dalam banyak benda-benda nyawa kita ni, berapa banyak Allah hidupkan makhluk dia. Nak rezeki apa? Allah ni dia maha al-ghani, maha kaya. Betul, Allahus Samad. Besar Allahus Samad ni. Tapi kita faham Allahus Samad ni besar setelah kita faham. Okay. Kemudian, ayat yang ketiga, Allah mengatakan tentang dirinya dengan menggunakan kaedah Allah membuat dua penafian. Allah nak menafikan. Allah nak kata apa? Allah ni lam yalid. Allah ni dia tidak mempunyai anak. Okey, kejap Okay. Oh, saya tak boleh nak share ni. Okey, tak apa. Minta admin tak apalah saya buat. Okey. Tuan-tuan, saya kembali kepada tajuk ni. Kita tak nampak nota tak nampak kan? Okay, tapi tak apa. Okey, tuan-tuan begini. Okey, ayat nombor 3, Allah kata lam yalid wa lam yulad. Okey. Ayat nombor 3 ada dua perkara tentang Allah. Dua perkara tentang Allah. Perkara pertama adalah Allah mengatakan dia ni lam yalid. Dia tidak mempunyai anak. Yang kedua tentang Allah ni, dia kata walam yulad. Dia tidak diperanakkan. Allah ini dia tidak dilahirkan. Okay. Dua perkara ni pada ayat nombor 3 ni, mula-mula Allah kata dia tidak beranak, lepas tu dia tidak diperanakkan. Minta host kalau jap. Nanti saya jadi host Saya dah admit semua ni. Cuma kejap. Okey. Ada lagi ke yang tak dapat masuk? Banyak ni masuk ni. Okey, admit. Okey. Saya paparkan nota sekejap tuan-tuan Okey. Saya paparkan nota supaya kita lebih nampak. Okey.
Nota yang saya paparkan sekarang nampak ya. Kejap saya buka, saya unmute ke tuan-tuan dan puan. So kalau tuan-tuan boleh bagi respon tak? Okey, nota yang saya paparkan ni nampak tak? Nampak Ustaz. Okey, nampak, alhamdulillah. Okey, saya perlukan respon dari tuan-tuan dan puan. Okey. Sebab nota ni dia membantu tuan-tuan terus, kadang dia cepat nak faham sikit lah. Kalau saya sekadar verbal, saya gunakan sekadar verbal ni takut nanti tuan-tuan tak nampak. Okey. Ayat 3 ada dua isu tentang Allah. Okey. Cara Allah, okey. Ya Puan Cina dah pun nak tanya. Kat tangan tu. Silakan. Okey, semua dah masuk ya? Okey. Saya nak okey. Kejap. Saya tak boleh nak paparkan nota ni pula. Okey, sekejap. Okey, saya paparkan nota sekarang ya. Okey, nampak. Okey, begini. Dekat ayat 3 ni, kalau kita baca terjemahan sahaja, kita fahamlah. Allah kata dia tak ada anak, lepas tu dia tak dilahirkan. Okey. Isunya adalah, kenapa Allah menafikan dia itu mempunyai anak? Jawapan dia memang Allah ni tak pernah ada anak. Okey. Kenapa? Yang pertama, kalau Allah ini dia mempunyai anak seperti yang didakwa oleh orang Yahudi, kata Allah ada anak namanya Uzair. Kalau orang Kristian pula kata Nabi Isa tu adalah anak Allah. So ayat nombor 3 ni Allah Ta'ala telah membangkang mana-mana agama, mana-mana ajaran yang mengatakan Allah ni ada anak. Kalau orang kafir musyrikin pula, mereka kata Allah ni ada anak perempuan di kalangan malaikat. So ayat 3 ni Allah telah menafikan bahawa Allah ni dia tidak mempunyai sebarang anak. Okey. Kenapa? Okey. Kalau Allah ni dia mempunyai anak, menunjukkan bahawa Allah ini sendiri memerlukan makhluknya seperti dia perlukan anak. Okey. Tuan-tuan, kenapa orang yang tak ada anak, dia teringin sangat anak? Kenapa? Tuan-tuan perlukan anak-anak tak? Perlu. Anak-anak ni boleh jadi tempat bermain, betul tak? Anak-anak ni dalam Quran kata dialah penyeri hidup, perhiasan hidup. Tapi perhiasan je ya, perhiasan je. Pegang tu perkataan perhiasan tu. Lepas tu anak-anak ni lah, betul tak? Tempat ibu bapa kadang-kadang, betul tak? Semua orang, saya yakin tuan-tuan dan puan kalau pasal anak ni, kan, anak ni lah tempat kita nak bermanja, nak lepaskan perasaan letih, betul tak? Dengan tengok kerana anak-anak, betul tak? Penat-penat kerja, tengok anak tu lega rasanya, betul tak? Kan hidup kita taklah sunyi, ada anak-anak ni kan. Kadang-kadang orang yang dah ada anak dah membesar, kan, dah masuk industri, dah kerja dah, contoh, tetap rasa sunyi kan. Duduk dua orang je dengan suami dia, contoh. Dia tengok aku tengok dia. Tapi kalau anak-anak nak balik, kemai sonok lagi, betul kan? Maknanya anak-anak ni ada kegunaannya, ada fungsinya. Kan? Mungkin anak-anak ni dialah yang boleh bawa kita ke hulu, ke hilir. Kan ada orang dia tak boleh memandu, anak dia lah yang bawa dia.
Anak dia lah yang bawa dia pergi hospital, betul tak? Anak dia lah, nasib baiklah aku ada anak yang kerja, boleh tanggung kita, betul tak? Bagi nafkah kat kita. Suami dah tak ada, contoh. Saya sebutkan semua contoh tadi itu menunjukkan bahawa anak ni ada kegunaannya, ada manfaatnya. Okey. Kalau anak ni ada manfaat, ada kegunaannya, menunjukkan bahawa kita ini berhajat, kita ini memerlukan anak. Maknanya kita memerlukan makhluk yang lain. Sebenarnya Allah Ta'ala nak bagi tahu bahawa Allah tak perlukan apa-apa. Allah tak berhajat, tak bergantung kepada apa-apa. Nak menunjukkan bahawa dialah Allah. Dialah yang memberi anak kepada kita. Sebab kita perlu anak tu. Allah ni, dia tak perlu bergantung kepada anak. Dia tak perlu gantung kepada makhluk. Dialah. Lepas tu dia kata dia tidak beranak. Dia tanyalah. Allah yang menggunakan anak tu untuk kegunaan kita, manfaat kepada kita. Tapi ada pula orang cakap, Nabi Isa tu anak Allah, Uzair itu anak Allah. Jadi Allah turunkan ayat ni nak menafikan. Okey, itu dah jelas. Kenapa penafian yang dibuat oleh Allah Ta'ala ni, dia kata dia tak mempunyai anak. Itu sudut yang pertama. Sudut yang pertama, Allah Ta'ala pertama dia nak bangkang lah. Dia nak bantah mana-mana yang kata Allah ada anak. Kenapa dia bangkang dan dia bantah? Kerana kita sebut tadi, kalau diakui Allah ni ada anak, maknanya akan kata, lah Tuhan ni samalah macam kita kan. Dia perlukan juga makhluk dia. Kan? Kalau dia macam kita, dia perlukan makhluk dia bergantung kepada makhluk. Lah, maknanya dia bukan Tuhan lah. Ada juga kekurangan Tuhan tu. Jadi Allah Ta'ala tak macam tu. Faham tak? Tak macam tu. Sebab itu Allah membuat penafian. Nak menunjukkan dia tu benar-benar Allahu Ahadun, Allah tu juga Samad. Okey. Kita yang bergantung kepada Allah nak bolehi anak. Tapi Allah tidak perlu bergantung kepada anak. Sebab dia memang tidak mempunyai anak. Kerana dia adalah Allah. Okey. Sebab lain, kenapa Allah Ta'ala ni dia kata dia tidak mempunyai anak? Kerana kalau dia mempunyai anak, anak yang dia kandungkan itu, anak dia tu, ada tak mirip-mirip Tuhan? Contoh macam kita lah ada anak. Cuba tengok anak tuan-tuan dan perempuan. Laki ke perempuan? Ada tak mirip-mirip bapa, mirip-mirip ayah? Ada tak tuan-tuan dan perempuan? So kalau maknya handsome, bapaknya handsome, maknya handsome pula dah. Okey. Kalau maknya cantik, bapaknya cantik, bapaknya putih, maknya putih, anak tu akan ikutlah macam ayah dia dan mak dia. Sebab tu kalau kita ni hitam, gelap, maknya pun gelap juga, sawo matang lah, contoh macam tu. Tapi kita duk baca surah Yusuf. Anaknya handsome, baca surah Yusuf banyak kali. Allah tak bagi. Sebab dia mengikut apa? Memang sunnatullah, dia mengikut mak dan ayah dia. Kalau ayahnya hidung kepek macam saya ni, so anak dia ikut macam tu lah. Tapi kalau maknya hidung mancung, bapaknya hidung mancung, salah seorang ke, mungkin dia akan ikut salah seorang. Betul tak tuan-tuan perempuan? Jadi apa kaitan dengan Allah? Kaitannya adalah kalau Allah ni dia ada anak, nanti anak dia tu ada gen, DNA ketuhanan.
Betul tak? Kalaulah orang kata Isa itu adalah anak Allah. Okay, kalaulah dia kata macam tu, betul lah Isa tu anak Allah. Jadi kalau Isa tu anak Allah, maknanya bapa dia tu Tuhan, so anak dia tu Tuhan tak? Dia ada DNA ayah dia. Sebab itu kita tengok Kristian sekarang. Contoh, dia minta tolong kat siapa? Jesus. Kenapa dia Nabi tak tolong terus dekat Allah? Sebab apa? Sebab apabila dia kata Jesus itu adalah son of God, anak Allah, maknanya tak payahlah pergi jumpa Allah, sudah susah anak dia ada. Tuan faham tak? Contoh mudah lah. Contoh mudah macam ni. Okey, kita ada satu kawan. Kawan kita ni anak raja. Anak raja. So, kalau kita nak minta tolong dekat raja, kita akan jumpa siapa? Nak jumpa raja payah. Kita akan jumpa siapa? Anak dia kawan saya tau. Anak raja ni. Jadi kita akan minta tolong kat siapa? Tak tolong kat anak dia. Kan, supaya anak dia boleh sampaikan dekat bapa dia. Jadi salah satu sebab kenapa Allah ni dia menafikan dia tidak beranak, nak suruh kita ni, Allah Ta'ala ni dia tak ada wakil, dia tak ada orang tengah. Jadi tak payahlah cari-cari anak ni, terus pergi kepada Allah. Dalam masa yang sama, Allah Ta'ala tak nak dia ni diduakan, ditigakan. Kalau anaknya seorang, dia akan jadi diduakan. Faham tak? Orang kata, lah anak dia pun macam Tuhan. Jadi kita telah duakan Allah tu. Tu dia panggil syirik. Menyengutukan Allah. Jadi Allah menafikan dia mempunyai anak. Okey. Jelas dah tuan-tuan dan puan-puan. Dalam masa yang sama, ini penjelasan lagi. Kalau tidak, kita pun duk tanya, kenapa Tuhan kata dia tak ada beranak? Apa hikmah dia? Okey, dalam masa yang sama, okey. Kalau orang ada anak, okey. Anak tuan-tuan dan puan-puan, kalau makin membesar, tuan-tuan dan puan-puan jadi apa? Jadi apa? Ada suara tak? Tuan-tuan boleh dengar tak suara soalan saya? Jadi tua. Ngaku pun jadi tua. Yelah kan. Kita duduk sama. Selamat hari jadi ke anak. Tahu tak? Setiap tahun kita menyambut hari jadi anak-anak. Sebenarnya kita ni semakin tua, semakin tak sihat, semakin berumur. Makin tenaga dah makin kurang. Kalau anak kita ni dah ada, maknanya anak kita ni dah ada anak. Maknanya kita ni semakin tua lah, jadi atuk, jadi nenek. Kalau anak kita ni dah ada cicit, kita jadi apa? Kita inna lillah wa inna ilaihi raji'un, mati. Betul tak? Memanglah kadang-kadang anak tu mati dulu daripada bapa dia, betul tak? Tapi secara normal, kalau anak kita ni panjang umur lagi, dia naik usia, kita ni pula lagi pendek umur. Akhirnya kita mati. Ini menunjukkan mati itu sifat yang lemah. Allah Ta'ala ni dia kekal sampai bila-bila. Itulah yang nak dikaitkan dia tidak mempunyai anak. Allah nak menafikan dia ni tak lemah. Dia sentiasa kuat. Dia sentiasa hebat. Dia kekal sampai bila-bila. Itu yang dia menafikan dia tak ada anak. Okey, agak-agak boleh faham. Jelas. Jadi ayat 3 ni juga nak menguatkan ayat ahadun tadi dengan Allah tu samad. Kalau Allah ini tempat semua makhluk bergantung, kalau Allah ada lemah, lah kenapa nak bergantung kepada Tuhan?
Orang kata, dia pun bergantung pada anak dia. Tak, Allah Ta'ala tak macam tu. Lepas tu Allah terangkan, dia tidak mempunyai anak. Dalam masa yang sama, Tuhan nak kata dia ni berbeza dengan makhluknya. Okey, satu lagi. Allah ni dia kata walam yulad. Allah ni dia tidak diperanakkan. Maknanya Allah ni tidak apa? Dia tidak dilahirkan. Nak menunjukkan apa? Nak menunjukkan bahawasanya, saya nak tanyalah kita semua ya. Siapa sini yang dia lahir tanpa ada ibu? Maksud dia ni lahir macam Adam. Maknanya dia lahir dia tak ada mak. Tanya, mak kau siapa? Maksudnya, siapa yang lahirkan kau? Entah. Aku dia beritahu, memang tak dilahirkan oleh siapa-siapa. Terus aku muncul. Ada tak? Siapa kat sini? Cuba bagi tahu sikit. Mungkin dia alien ke? Dia makhluk asing ke? Ada tak? Makna erti kata, kita semua ni pun lemah. Kita bergantung kepada ibu. Lemah tak? Kita lemah. Kita dilahirkan. Kalau tak ada ibu kita, kalau kita tak duduk elok dalam perut ibu kita selama 9 bulan contoh kan. 9 bulan dalam perut ibu, kita bergantung. Tu yang pusat kita bergantung kepada apa? Pada pusat kita bergantung dengan apa? Dengan ibu kita kan. Cuba tengok semua orang. Siapa yang tak ada pusat? Cuba tengok. So beringatlah sikit kalau tengok pusat tu, ingatlah kita ni ada bergantung dengan pihak lain iaitu ibu kita. Tengok pusat tu, jangan lupa kat ibu tu. Nak menunjukkan bahawa semua kita ni lemah bergantung kepada perkara lain. Dalam masa yang sama nak menunjukkan bahawa kita ni lahir menunjukkan kita ni ada permulaan. Dilahirkan bermaksud sebelum ni kita enggak ada. Jadi apabila kita lahir baru kita ada. Betul tak? Cuba tanya adik-adik kita. Contohnya, dia lahir bila? Dia kata, saya lahir pada tahun 1980. Ini 1980. Sebelum 1980, engkau ada? Tak ada. Maknanya kau tak dilahirkan lagi. Maknanya kalau kau tak dilahirkan lagi, maksudnya kau tiada. Okey. Macam Allah, tak macam Allah, dia tak macam tu. Allah ni dia tidak dilahirkan, menunjukkan Allah ni dia tidak perlu mana-mana makhluk untuk dia hidup. Dalam masa yang sama Allah nak bagi tahu bahawa dia wujud tanpa ada permulaan. Semua makhluk dia ada permulaan. Cakap siapa tak ada permulaan? Nabi Adam, dia pernah tak ada. Dicipta dari tanah. Maknanya walaupun dia tak ada ibu, dia tak ada ayah, tapi dia ada permulaan. Asalnya dia tak ada tanah. Nabi Isa kan, dia tak ada bapa, tapi dia ada ibu. Tapi sebelum Nabi Isa tu ada, roh yang dimasukkan ke dalam rahim Maryam tu adalah Allah yang cipta. Maknanya ada permulaan. Allah tak ada permulaan. Kenapa? Kerana dialah pencipta bagi segala sesuatu. Yang mencipta mak kita Allah. Yang mencipta bapa kita adalah Allah. Semua makhluk dia akan kembali kepada yang pencipta. Inilah yang Allah nak membuat penafian pada ayat yang ketiga.
Bukan kita hanya baca pada sekali ibadah. Okey, jelas tuan-tuan dan puan-puan. Hebat tak Allah tu? Ha. Lepas tu daripada ayat 3 ni kita boleh buat ringkasan dia macam ni. Allah ni dia wujud tanpa ada permulaan. Sejak azali lagi dia sudah ada. Maknanya alam ni ada pun sebab Allah yang ciptakan. Maknanya semua makhluk dia ada permulaan. Dan semua makhluk dia ada tempoh hayatnya. Dia ada ajal. Kalau sebut ajal, tuan-tuan jangan faham mati je. Ajal ni, pokok pun ada ajal. Bumi pun ada ajal. Semua ada ajal. Cuma orang Melayu kita, dia kalau dia guna ajal, dia selalu kata pasal mati je. Dia telah menemui ajal. Sebenarnya ajal ni dalam Quran adalah sesuatu yang telah sampai tempoh dia. Itulah ajal. Kita duk panggil expired. Expired tu ajal lah tu. Kita bawa kereta contoh kan. Elok-elok dah lama dah. Dah 15-20 tahun dah bawa kereta. Tiba-tiba kereta tu dah tak boleh nak pakai dah. Kita kata sudah sampai ajal kereta tu. Kawan kita tak faham tanya, siapa pula yang mati tu? Dia tak faham. Jadi semua di alam ini ada permulaan dan semua di alam ini ada tempoh pengakhiran. Ia berbeza dengan Allah. Allah enggak ada permulaannya, Bu. Allah ini juga tidak ada pengakhirannya, Pak. Jadi Allah ni wujud sejak azali lagi. Tanpa ada permulaan, Allah ni kekal sampai bila-bila tiada pengakhiran. Kalau kita, ada tak tempoh akhirnya? Ada kan? Ingat tu, nak menunjukkan bahawasanya kita ni memang bergantung pada Allah. Kalau bukan kerana Allah, tak ada kita tau. Jangan lupa tu asal usul kita. Nak menunjukkan bahawa betapa lemahnya kita ni semua. Sebab itu jangan bongkar hidup di muka bumi Allah. Menumpang bumi dia. Makan rezeki dia. Hidup pun dengan nyawa yang dia bagi. Allah izinkan kita menghirup udara dia. Jadi jangan lupa Allah. Ya, jangan lupakan Allah sampai bila-bila. Biar setiap saat dan detik kita mengingati Allah Azza wa Jalla. Okey, habis ayat yang ketiga. So dalam nota tu kita jumpalah. Dan kita kena bacalah dalam nota tu maklumat yang lanjut. Okey, tapi sebelum pergi ayat 4 ayat 4, cuba tengok dekat sini. Kejap Okey. Kalau ditanyalah kan, kenapa Allah ni menggunakan lam? Lam tu 2 kali. Lam kan, lam yalid ada 1 lam. Lepas yulad ada 1 lam lagi. Kenapa guna 2 lam? Jawapan dia adalah untuk apa? Kenapa dia guna 2 lam? Dia ulang 2 kali, jawapan dia untuk membuat penguat. Menguat dan mengukuhkan penafian. Okey. Sekarang ni macam ni. Ni cuba tengok ni baik-baik. Ini juga perkara yang lain yang kita kena belajar. Okey, begini. Tengok ya. Allah ketika dia menyebut tentang dirinya, dia sebut terbalik. Terbalik macam mana pula ni? Terbalik ni maksud dia macam ni. Allah, dia mengawalkan menyebut dia tidak mempunyai anak, dia mengkemudiankan dia tidak dilahirkan. Kenapa pelik? Kenapa terbalik? Maksudnya macam ni. Cuba tengok baik-baik. Kalau ikut normal,
kronologi manusia, sebelum kita mempunyai anak, kita kena buat apa dulu? Macam kita, contoh macam saya ada anak. Saya ada anak 5 orang contoh. Kan? Sebelum saya ada anak, saya perlu apa dulu? Berkahwin. Berkahwin. Sebelum berkahwin, kita hiduplah, lahir, betul tak? Kalau ikut normal proses, kita lahir dulu, baru kita mempunyai anak kemudian hari, betul tak? Sebab tadi kan tentang Allah kan Allah sebut 2, betul? Kan Allah kata dia tak ada anak, dia tak diperanakkan. Dia terbalik proses tu. Kalau ikut proses normal, kita kena sebut dulu lam yulad wa lam yalid. Betul tak? Itu normal proses. Lahir dulu, barulah mempunyai anak. Macam tu. Maksudnya, macam kita kena lahir dululah, kena hidup kat dunia dulu. Dah lahir-lahir, dah membesar panjang, jumpa jodoh. Dah jumpa jodoh, barulah dapat anak. Macam tu sepatutnya Allah cerita dulu. Ayat tu sepatutnya berbunyi macam ni lah. Sepatutnya berbunyi, walam yulad, lam yalid. Tapi kenapa Allah sebut dulu dia tak ada anak, kemudian baru dia sebut dia tidak dilahirkan? Kenapa? Apa sebenarnya yang Allah nak sampaikan? Sebenarnya daripada penyusunan itu, kita tengok dekat sini. Sebenarnya kenapa Allah susun macam itu? Kerana isu pertama, Allah Ta'ala nak jawab dulu isu yang paling utama yang berlaku. Faham tak maksudnya? Maksudnya macam ni. Waktu ayat ni turun, sudah ada orang mengatakan Allah ni mempunyai anak. Orang tak bincang tentang siapa Tuhan ni, mak Tuhan ni. Faham tak? Faham kan? Isu yang sedang orang kata, macam Yahudi kata, Nasrani kata bahawasanya Allah ni ada anak. Orang tak bincang tentang siapa ibu Allah ni. Na'udzubillah. Ini sebagai contoh. Kan? Siapa mak Allah ni? Orang tak bincang tu. Orang bincang tentang Allah ada anak. Jadi apabila Nabi ditanya tentang Tuhan dia siapa, maka Allah jawab dulu isu yang paling penting, mesti dicakap dulu tentang Allah ni tak ada anak. Sebab apa? Sebab isu itu yang sedang dibicarakan. Yang kedua, kenapa Allah sebut dia itu tidak mempunyai anak? Dia akhirkan isu dia tidak dilahirkan. Sebenarnya Allah Ta'ala nak bagi tahu kepada kita, dia ni tak samalah dengan makhluk. Tak sama macam mana. Kita normal proses kita, mestilah lahir dulu. Barulah lama-lama dah berkahwin, baru dapat anak. Betul tak? Allah Ta'ala kenapa dia terbalikkan? Dia terbalikkan nak menunjukkan dia tu lain dengan makhluknya. Sebab tu cara dia nak kata dia ni lain, Allah Ta'ala sebut ayat tu pun macam dikemudiankan, diakhirkan. Okey, setakat ni jelas. Ada apa-apa yang nak ditanya? Okey, so kita boleh tengok dekat nota tu, apakah makna di sebalik Allah tak beranak? Ni ada 2 lah. Tidak akan mati buat selama-lamanya. Macam saya sebut contoh tadi, tidak meninggalkan sebarang waris. Kenapa sebarang waris? Nak menunjukkan Allah ni tak berhajat apa-apa. Okey, kemudian kenapa Allah tu tak dilahirkan? Ada kaitan dengan dia wujud tanpa permulaan, dia tak bergantung memerlukan siapa-siapa, dia tidak mati dan binasa buat selama-lamanya. Maka habislah ayat nombor 3. Jadi ayat nombor 4 ni macam tak sempat kita nak bincang pada pagi ni. Ini kita buat siri akhir minggu depan, boleh ya? Minggu depan kita bincang ayat nombor 4. Lepas tu kita terus nak bincangkan tentang apa tindakan yang kita boleh buat setelah faham 4 ayat ni.
Dan apakah slogan kata ataupun kata-kata hikmah, mutiara kata yang kita boleh ambil daripada 4 ayat ini untuk kita jadikan pegangan. Bermula hari ini dan sampai bila-bila kita telah memahami, kita kenal Allah kita. Macam mana kita nak masukkan Allah itu ahadun dalam diri kita, dalam cara kita berfikir. Macam mana kita nak jadikan Allah ini betul-betul as-samad. Nanti kita akan bicarakan pada minggu hadapan. Jadi minggu hadapan, siri akhir tadabbur ringkas surah Al-Ikhlas. Moga-moga penerangan saya ini tuan-tuan dan puan-puan jelas, boleh faham dan boleh cerita kembali kepada pihak yang lain. Saya buka kalau ada mana-mana soalan. Kalau ada. Silakan tuan-tuan dan puan-puan. Ada apa-apa pertanyaan? Ada apa-apa pertanyaan? Boleh faham tak? Boleh kongsi nota. Tuan-tuan, apa yang kita dapat tu kongsilah pada orang lain. Nota tu sangat dikongsikan. Tuan-tuan kongsikan. Kongsikan. Boleh tuan-tuan perempuan. Saya izinkan. Ilmu ni tak perlu segan-segan untuk dikongsikan. Okey. Kalau tak ada, saya minta maaf banyak-banyak ya. Kalau saya sebagai pembimbing tadabbur ni tak mencapai objektif tuan-tuan dan perempuan, saya mohon ampun dan maaf. Itulah kelemahan saya. Itulah kekurangan yang ada pada saya. Allah je yang maha sempurna. Jadi apa yang tuan-tuan faham, itu semua juga adalah kurniaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan saya yang bagi faham. Satu-satunya yang bagi tuan-tuan faham adalah Allah. Ingat ya, lepas ni, satu-satunya, the only one. Baik. Kita jumpa insya-Allah minggu depan. Siri yang terakhir, surah Al-Ikhlas. Kita ucapkan jazakumullahu khair kepada tenaga penganjur kita. Kita sudahi dengan tasbih kafarah dengan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr ila alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq وتواصوا بالصبر وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.